وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan izin daripada Allah, kita dapat menyambung lagi daripada kitab Fathul Mu'in. Bab sembahyang, kita berada pada fasal pada sembahyang jenazah, sembahyang mayat. Kita berhenti kat mana sekejap. Kata sini dekat mana ni? Wa aula rijali bihi tak? Aulahum bisolati 1785. Okey, situ. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, wa aula rijali bihi aulahum bisolati kama ya'ti. Yang utama daripada lelaki dengan memandikan mayat adalah yang utama dari mereka dengan sembahyang mayat, seperti mana akan datang. Apa ni yang dekat sebutlah turutan siapa yang lebih aula nak mandikan mayat. Orang samalah yang aula untuk menjadi imam sembahyang mayat. Dah. Okey, habis. Nanti akan sebut. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa takfinuhu wa takfinihi ma'tuf ala ghuslihi ay wa katakfinihi. Okay. Wa takfinihi bisatiri auratin mukhtalifatin bidhukurati wal unuthati duna ar-riqi wal hurriyati fayajibu fil mar'ati walau amatan ma yasturu ghairal wajhi wal kaffaini wa fil rijali ma yasturu ma baina surrati war rukbati. Dan mengkafankannya dengan suatu yang menutup aurat yang berlainan dengan sebab lelaki dan perempuan, tidak dengan hamba dan merdeka. Maka wajib pada perempuan walaupun amah ni hamba perempuan, oleh apa yang menutup selain muka dan dua tapak tangan, dan pada lelaki apa yang menutup anggota di antara pusat dan muka. Kisah ni masuk pada bahagian kafan. Mandi, kafan, semayang, tanam. Jadi perkara yang seterusnya, wajib ke atas mayat apabila mati seorang, maka wajib dikafankan. Wajib dikafankan. Katanya wa takfinihi bisatiri auratin, dan mengkafankan mayat itu dengan satiri aurah. Yang ni tak dapat tidak, dengan sesuatu yang menutup aurat. Sesuatu yang menutup aurat, ni memang kena mesti. Benda yang ataupun pakaian atau kain yang menutup aurat. Aurat itu mukhtalifatin, dia berbeza bidzukurati wal unuthati, dengan lelaki dan perempuan. Maka perempuan dan lelaki dalam masalah untuk kafan kan, dia ada had dipanggil yang tak dapat tidak. Syarat tutup aurat tu mesti. Jadi lelakinya macam mana aurat masih hidup, pusat dan muka. Perempuan masih hidup, tutup segala anggota kecuali muka dan dua tapak tangan depan belakang. Okey. Jadi beza. Dunar riqi wal hurriyah, tidak pada kehambaan dan juga kemerdekaan. Bukan, dan tak ada beza pada masalah hamba dan juga orang merdeka. Itu nak khabar. Kalau masih hidup perempuan, hamba perempuan, aurat dia
Aurat hamba perempuan ni pusat lutut juga. Aurat hamba perempuan antara pusat dan lutut. Zaman sekarang tak ada lah. Tapi masa meninggal, untuk kafankan dia tak ada beza. Sama macam dia keadaan perempuan pada asal. Auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Itu makna kata dunar rizqi wal hurriyah. Tidak pada kehambaan dan juga kemerdekaan. Tak ada beza. Maknanya hamba perempuan pun kena tutup seluruh tubuh, hamba lelaki pusat dengan lutut. Kenapa ni takut orang ingat hamba perempuan pun masa meninggal, masa macam hidup lah, pusat lutut saja. Tidak. Pokoknya sama macam perempuan biasa. Maka tafri'. Maka bila begitu, fayajibu fil mar'ati, wajib pada perempuan walau amatan, ghayahnya walau perempuan itu hamba sekalipun, wajib ma yasturu ghairal wajhi wal kaffain, yang dapat menutup selain daripada muka dan dua tapak tangan. Jadi kain atau pakaian itu mesti menutup paling kurang syaratnya seaurat. Syaratnya aurat. Mana kalau perempuan yang boleh dibuka muka dan dua tapak tangan. Tapi orang tak buat gitulah, orang lapik pula sekali lagi. Nanti akan sebutlah. Okey. Wa fir rajuli, dan pada lelaki, ma yasturu ma bainas surrati war rukbati, dan pada lelaki ialah yang dapat menutup antara pusat dan lutut. Dapat tutup antara pusat dan lutut. Ni dipanggil haqqullah. Di dalam kafan mayat ni ada hak Allah, ada hak mayat, ada hak pemiutang, hakul gharim, dia ada hak waris. Jadi hak tutup aurat ni dipanggil haqqullah. Makna benda ini tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Makna paling kurang mesti tutup aurat. Itu haqqullah. Okey. Kemudiannya tutup seluruh badan, itu hak mayat. Hak mayat. Hak mayat. Kemudian lebih pada seluruh badan tu, lapisan pertama, lapisan kedua, itu hak, apa panggil hak pemiutang. Kalau dia butang dia tak ada boleh bayar, jadi tak boleh nak beli kafan hak nombor 2, nombor 3 tu. Cukup sekali balut je lah. Nampak tak? Itu makna hak al-ghurama, hak al-gharim, hak bagi pemiutang. Nampak? Makna kalau orang tu hutang siapa, maknanya habis harta. Makna dia tu dalam keadaan muflis, dia mati pun dah selesai lagi. Habis harta dia, bayar pun dah habis. Jadi boleh sekali buku mana, sekali balut lah seluruh badan. Sebab seluruh badan tu hak mayat. Nak balut kali kedua, ketiga tak. Itu hak para pemiutang dia. Makna kalau dia lepas, maaf tak apa. Kalau tak boleh. Tak boleh ambil duit si mati nak beli kain kafan balut yang kedua, ketiga. Boleh. Dan lebih pada itu, hak tiga kata itu hak, dia panggil hak apa? Dia panggil hak al-warathah, hak waris. Mana waris nak balut lagi contohnya. Tu hak waris lah. Itu hakku al-warathah, hak waris. Maksud apa? Makna kalau waris benar kan apa? Kalau tak benar, contohnya di kalangan waris ada budak kecil ataupun orang yang majnun, ahli waris yang tak boleh nak beri kebenaran lah, budak kecil. Orang yang tak boleh beri kebenaran, budak kecil, tak ada wilayah, tak boleh lah, tak boleh. Sebab apa? Waktu pada nak beli lebih pada balut tang itu akan memakan harta nak jadi saka lagi. Jadi tak mesti mendapatkan kebenaran warathah, kebenaran waris. Okey. Jadi kita biasa ada benda orang panggil apa? Orang buat apa? Kumpul belaka ni panggil cat. Allahu Akbar. Bukan takafur. Kalau biasa kan ada, kalau tamah-tamah kan dia ada dikutip macam apa ni?
Khairat. Bagi kalimah tu. Khairat kematian. Khairat kematian tu. Tak. Khairat kematian tu dia ambil tabungan. Makna kalau ada lah dalam kawasan tu orang perlukan bantuan, dia akan ambil daripada tabung khairat tu. Khairat kematian. Jadi itu salah satu benda sebab kita akan apa? Siapa tanggungjawab siapa? Kalau si mati ada duit dah masalah. Si mati tak ada duit orang susah. Zaman sekarang. Zaman-zaman sekarang ni lah tak tahu berapa lah ni harga. Siap semua sekali, full package. 1000 dah Pak kita 1000 dah. Mana siapa habis tanang lah semua. Selesai 1000 dah. 1000 Covid tak salah saya 2000 ke 1500. Covid. Covid mahal lagi tu. Nampak tak? Padahal dak mandi. Air dak pakai. Nampak tak? Covid mahal ni. Kalau belah-belah bandar besar pula katanya hak je ni. Ada dah ni jadi macam nak jadi macam wallahu a'lam lah siapa lagi kat tempat kitanya. Ni macam orang Cina pula. Dia ada pesan cuk luk dah. Luk untuk tanah jenazah. Kawan hidup lagi. Duduk rumah besar lah. Nak kata besar, cuk dah luk tempat nak mati. Mai ribu-ribu. Tak apa ribu-ribu. Jadi macam orang bahasa lain tau, bahasa Chonghua pula. Nampak. Jadi benda itu yang sepatutnya sebelum ni dengan apa? Dengan takaful, saling tolong-menolong tu jadi perniagaan lah. Ala kulli hal, maknanya tengok sini. Dia kata sini lelaki yang dapat menutup antara pusat dan mutu. Pusat dan mutu. Okay. Kemudian katanya waliktifa'u bisatiril aurati huwa ma sahhaha an-Nawawi fi akthari kutubihi wa naqalahu 'anil aktharina annahu haqqullah wa qala al-akharuna yajibu satru jami'il badani walau rajulan. Memada dengan menutup aurat itu adalah apa yang disahkan oleh Nawawi di dalam kebanyakan kitab-kitabnya. Dan dia nakal nukilkan. Patut tulis nukil lah nakal ni macam nano pula. Dan dia nakal nukilkannya dari kebanyakan ulama', daripada kebanyakan ulama', kerana ia adalah hak Allah Ta'ala. Kata segolongan yang lain wajib menutup sekalian tubuh walau lelaki. Ni. Jadi kata mu'assanif rahimahullah waliktifa'u bisatiril aurati huwa ma sahhahahu an-Nawawi fi aktsari kutubihi. Jadi di sini dia bawa pengarang bawa apa yang disebut tadi. Itu pandangan muktamad dan itulah pandangan Imam Nawawi. Al-iktifa, memada dengan tutup aurat, itulah pandangan yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Maka apabila sebagaimana dalam maklum dalam mazhab kita, apabila Imam Nawawi tasihkan, kalau berbeza dengan Rafi'i, maka didahulukan Imam Nawawi. Kalau bersepakat ittafaqa alaihi syaikhan, Imam Nawawi dan Rafi'i sepakat satu pandangan, maka hak tu memang tidak dinafikan, itulah mu'tamad. Walaupun ada qaul ashabul wujuh lain menyalahi, mattafaqa alaihi syaikhan wa huwa al-muqaddam, itu didahulukan. Thumma Nawawi, kemudian apa yang disepakati oleh Imam Nawawi rahimahullah. Okay. Jadi sebagaimana beliau sahihkan dan sebut pada kebanyakan kitab beliau. Dan di sini disebut pula pandangan yang semuqabil dia, pandangan yang kedua. Dia kata wa naqalahu, dan juga wa naqalahu 'anil aktsari. Pandangan itulah yang dinukilkan daripada kebanyakan ulama Syafi'iyah. Jadi pandangan ni pandangan muktamad lah. Maknanya paling kurang kalau tidak ada apa-apa, contoh kan, orang dalam musafir contoh kan, ataupun sama sekarang ni kain ni mudah, zaman dulu kain payah.
Sahabat Nabi kadang terpaksa gilir dengan anak, dengan ayah gilir. Kenapa? Kerana tak ada kain yang cukup untuk keluar rumah. Dalam rumah tak apalah pakai, maknanya tak pakai cukup-cukup tak apalah, tapi nak keluar bukan nak pakai kain plekat aja, tak ada pakaian. Jadi nak pergi keluar rumah sembahyang jemaah, kadang-kadang terpaksa gilir. Susah zaman sekarang ni, mudah sangatlah. Mudah. Jadi kalau katakanlah, maknanya tempat-tempat yang masyaqqah dan seumpamanya, maka paling kurang tutup aurat. Itulah pandangan kebanyakan yang dinukilkan daripada kebanyakan ulama. Wa qala al-akharun, berkata sebahagian ulama lain, yajibu satru jami'il badan, wajib tutup sekalian badan. Maknanya kena buku juga macam jenazah biasa itulah. Kena lapis buku juga sekali. Nampak tak? Itu pandangan ini, pandangan yang bukan muktamad lah. Walau rajulan, walaupun lelaki. Lelaki kan kepala bukan aurat, badan, dada dia pun bukan aurat. Tak, betis pun bukan aurat. Tak. Pandangan yang dhaif ini kata kena tutup sekali. Tak apalah, disebut saja sebagaimana untuk mengatakan bahawa benda ini ada khilaf dalam mazhab kita, tapi yang dimuktamad dan difatwakan bahawa syarat untuk kafan ialah tutup aurat. Itu paling kurang. Kemudian katanya, walil gharimi man'u zaidi ala satiri kullil badani la zaidi ala satiril aurati lita'akkudi amrihi wa kaunihi haqqan lil mayyiti binisbati lil ghurama'i. Tuan hutang berhak menegah apa yang lebih di atas yang menutup seluruh badan, tidak yang lebih di atas yang menutup aurat, kerana kuat suruhannya dan keadaannya hak bagi mayat dengan nisbah bagi tuan hutang. Ini kita sebut tadi. Tutup aurat tu hakullah. Tutup seluruh badan tu dia panggil hakul mayyit, hak mayat. Jadi sebab tu dia kata walil gharimi man'u zaidi ala satiri kullil badani. Bagi gharim, gharim ni makna pemiutang, pihak yang menuntut hutang. Jadi si mati berhutang dengan orang, jadi orang tu dipanggil gharim, pihak yang menuntut hutang, berhak menghalang lebih daripada satiri kullil badan, lebih daripada balut tang seluruh badan. Makna lapisan kedua, ketiga, hak tu berhak. Sebab apa? Itu apabila hutang si mati tak boleh dilunaskan. Hutang si mati tak boleh nak lunas. Kalau duit dia banyak, tak apalah, boleh bayar selesai. Sekarang ni antara duitnya itu ada hak pemiutang di situ. Jadi nak mempersiapkan jenazah itu dari segi kewajipan ialah diambil daripada hak ataupun daripada harta si mati. Jadi setara mana boleh ambil duit untuk beli untuk pengurusan jenazah ni? Beli boleh tutup sekali, buku sekali. Nak beli lagi kain kedua, ketiga tak boleh, sebab ada hutang orang situ. Nampak Faham La man'u zaidi, la zaidi ala satiril aurati. Tidak yang lebih daripada yang tutup aurat. Kita nampak dah ni, peringkat pertama tutup aurat. Lebih pada tutup aurat boleh tak? Pihak penuntut hutang nak tahan? Tak boleh, sebab itu hak mayat. Itu sebab tu dia kata la zaidi ala satiri al-aurati. Laisa lil gharim man'u zaidi ala satiril aurat. Tidak boleh bagi orang yang penuntut hutang ni nak menghalang yang lebih daripada tutup aurat. Makna balut tang sekali tu tak boleh nak halang. Yang bolehnya lepas daripada tutup seluruh badan. Lepas sekali buku, hak buku kedua, ketiga, tu tak apa. Kenapa tak boleh? Li ta'aku di amrihi, kerana sangat dituntut suruh untuk buku mayat ni seluruhnya, bukan sekadar tutup aurat je. Sebab itu ada kaul yang kedua tadi, mensyaratkan bahawa kena tutup seluruh badan mayat.
Kerana kuatnya suruhan supaya dibukuh dan ditutup mayat sekaliannya. Satu, walikaunihi haqqan lil mayyiti bin nisbati lil ghurama, dan kerana keadaan menutup seluruh badan itu hak mayat, nisbah kepada para pemiutan. Habis. Itu dia punya syarat. Jadi kalau learning dipanggil package tu, 3 package lah. Dapat yang ambil apa? Tak paling afdal lah. Boleh tak? Boleh tak kurang? Tak boleh tak kurang? Kampung saya nak selapis dah. Kurang lah sikit tak? Katanya wa akmaluhu lidzakari salasatun ya'ummu kullun minhal badana wajaza an yuzada tahtaha qamisun wa imamatun walil untha izarun wa qamisun fa khimarun falufafatani. Kapan yang paling sempurna bagi lelaki 3 lapis. Setiap satu daripadanya meratai tubuh. Harus ditambah di bawahnya gamis. Gamis tu baju dan serban. Dan bagi perempuan kain pakai. Izar tu kain pakai tu kain bawah. Kain sarung. Dia panggil kain pakai. Kain sarung. Izar. Maka gamis, kemudian baju. Puang. Ada kain sarung, ada baju, maka tudung. Tudung kepala. Maka 2 lapis kain lepas yang membaluti tubuh. Nampak tadi. Sekarang ni musannif nak cerita manakah kafan yang paling afdal. Kaifiyah ataupun cara kafan yang paling afdal. Kata pengarang wa akmaluhu, dan yang paling sempurna lidzakari bagi lelaki salasatun 3 ya'ummu kullun minha al-badana, yang setiap lapis itu meratai menutupi badan. Menutupi badan. Paling sempurna tu mana 3 lapis kapang. Macam ni buat ni dah. 3 lapis tak silap, 3 lapis. 3 lapis kapang yang menutup seluruh badan. Makna setiap satu tu tutup seluruh badan. Itu maksud dia. Selapis tu tutup, lepas selapis lagi. Setiap satu lapis tu menutup badan. Wajaza an yuzada tahtaha qamisun wa imamatun. Jadi katanya, dan harus untuk ditambah di bawah kapang tadi. Maknanya dipakai dululah ni. Boleh nak pakai apa? Qamis wa imamah, pakai baju. Dan juga pakaikan serban. Jadi baju tu baju yang panjang lah. Baju kami macam jubuh ni. Jubuh ni panggil. Ada juga orang buat itu tak? Itu harus je lah. Ada pun dari segi keafdalnya, afdalnya tak buat lah. Sebab Nabi SAW dikafankan pada 3 lapis kain, dan tak ada dipakaikan qamis ataupun dipakaikan serban. Tapi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Contoh maknanya ni bila ni? Bukan lepas buku balut tu. Sebelum lah mula-mula tu buat baju. Orang yang biasa pengusaha dia buat macam baju lah. Baju labuh macam jubah gitu. Tapi cara mudah lah. Boleh tu macam jubah. Lepas tu dibalutkan kain di kepala sebagai serban. Okay. Lepas itu lapis sekali, 2 kali, 3 kali. Apa? Ni benda gini kita teori. Dia kena nak sedap je, kena teknikal. Kena buat praktikal. Buat amali. Ikutlah mana-mana orang yang ada kemahiran, tengok macam mana. Kemudian dia kata, itu bagi lelaki kan. Walil untha, dan bagi perempuan, izarun fa qamisun fa khimarun. Orang puan pula macam mana?
bagi perempuan dipakaikan izar, kain sarung. Kemudian qamis pakai baju pula. Kemudian khimar, dipakaikan tudung pula. Dipakaikan tudung. Tudung buat daripada kain kapang biasa. Buat daripada kain kapang. Jangan pakai tudung Siti Khadijah. Tudung Siti Khadijah. Atau tudung bawah tu tak jadi tu tak. Bukan ada amal gitu, tunggu. Tunggu nak hak si mati. Nak ambil. Jadi waktu dibuat daripada kain kapang, biasa dia buat daripada kain kapang. Dah boleh dah nak pakai tudung tu? Boleh, tak ada benda. Nak pakai baju yang ada dah. Tapi rohak lah bukan nak masuk, nak selik gitu, tak? Nak masuk tangan, jadi payah. Ni jenazah ni. Jadi dibuat bentuk pakaian daripada kain kapang tu, dan dipakaikan kepada jenazah. Kemudian falufa fatani. Lepas itu baru dibuku dua kali bukus. Habis. Kemudian katanya wa yukaffanu al-mayyitu bima lahu lubsuhu hayyan fayajuzu harirun wa muza'farun lil mar'ati was-sabiyyi ma'al karahati. Katanya dikafankan mayat dengan apa yang harus dia pakai ketika hidup, maka harus serta makruh, sutera dan yang diceluk za'faran bagi perempuan dan kanak-kanak. Yukaffanul mayyitu bima lahu lubsuhu. Dikafankan mayat dengan apa yang dia boleh pakai masa hidup hayat. Orang lelaki boleh pakai apa? Boleh pakai pakaian daripada cotton ke apalah, apa jenis-jenis lah. Orang perempuan boleh pakai pakaian pada setera. Itu maksud dia. Jadi benda yang boleh pakai masa hidup boleh pakai. Pakai tanpa hajat. Kalau orang lelaki masa hidup dia ni ada sakit kulit, doktor nasihatkan pakaian kalau biasa tak boleh, kena pakai sutera sebab sakit kulit. Itu masalah, ada darurah, ada masyaqqah. Jadi dia boleh pakai sutera lah orang lelaki tadi, sebab kerana dia ada penyakit. Masa mati tak boleh pakai, sebab pakaian masa hidup tu kerana darurah. Nampak tak? Jadi masa mati, dah mati orang nak sakit benda, dok kata dah. Dah kata dah. Jadi ikut kembali kepada kaedah asal, lelaki ni diharamkan pakai sutera. Maka nak kafankan dengan kain sutera tak boleh. Orang perempuan masa hidup dia boleh pakai sutera kan. Maka dia meninggal pun nak tanam, nak kafan dengan sutera, hukumnya boleh. Tetapi apa? Dia kata fayajuzu harirun, harus sutera. Wa muza'farun, dan kain yang dicelup warna muza'far. Muza'far ni kain warna kuning kekuningan, warna kekuningan. Muza'far ni sejenis kita kata apa ni, wangian yang warna kuning dan diwangi. Nampak tak? Jadi muza'far ni kalau zaman adat di belah-belah Arab tu pakaian orang perempuan lah. Pakaian perempuan. Jadi nak pakai pakaian tu boleh tak bagi perempuan? Dia kata boleh. Ya juzu harirun wa muza'farun lil mar'ati was-sabi, dan kanak-kanak. Sabi ni kanak-kanak kecil lelaki. Sebab kanak-kanak kecil lelaki pun dari segi hukumnya tak haram pakai sutera. Cuma ulama kata seeloknya jangan diajarlah pakai sutera damah pun pada budak lelaki ya. Dari segi hukum budak lelaki pakai sutera, pakai mah tak apa. Sebab dia tak ada hukum lagi. Tapi tidak disayu dia supaya apa? Supaya tak jadi adat. Tak jadi adat. Tidak dijadi adat. Takut besar pun pakai sutera, pakai mah juga. Siap dandang pergi pakai makeup kalah. Produk tu dia jual. Produk orang puang dia tolong jual. Orang puang tak jual. Ni berlaku zaman learning. Produk kecantikan dijual oleh orang lelaki, kan dijual oleh puang. Siapa nak pakai? Nak pakai orang puang. Tak? Okey. Jadi hukum harus ma'al karahah, berserta dengan makruh. Makna makruh lah, hukumnya makruh. Okey. Apa lagi yang dia sebut di sini?
Okey. Kemudian katanya, dan paling elok warna. Warna kafan paling elok putih lah. Albisu min thiyabikumul bayadha wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah daripada pakaian kamu yang berwarna putih. Dan kafankanlah mayat-mayat kamu dalam kain warna putih. Jadi warna putih ni antara pakaian dan warna yang Nabi suka. Nabi suka. Okey. Jadi kafan pun warna putih. Nak warna lain boleh tak? Boleh, tu boleh. Tapi yang afdal dan yang sunnahnya ialah dengan warna putih. Kemudian katanya, wa mahallu tajhizihi at-tarikatu illa zaujatan wa khadimatan fa'ala zaujin ghaniyyin alaihi nafaqatuhuma fa in lam yakun lahu tarikatun fa'ala man alaihi nafaqatuhu min qaribin wa sayyidin fa'ala baitil mali fa'ala mayasiril muslimin. Tempat persiapan mayat itu adalah peninggalannya. Dia guna tempat terjemuh tu. Tempat tu makna sumber mu'an. Di tempat diambil ataupun sumber perbelanjaan pengurusan mayat itu ialah peninggalan dia, tarikahnya, melainkan isteri dan khadam isteri itu. Maka di atas suami yang kaya yang menanggung saraan kedua mereka. Maka jika tidak ada peninggalan baginya, maka di atas orang yang menanggung saraannya daripada kerabat dan tuan hamba. Maka atas baitul mal, maka atas orang Islam yang kaya. Sekarang ni, daripada manakah diambil perbelanjaan untuk pengurusan jenazah itu? Ni dia bincang. Ni penting kau ni. Orang tanya. Baru ni ada orang tanya nafkah, dia tanya nafkah. Jadi ayah dia menikah lain. Nikah barulah. Meninggallah si ayah ni. Jadi isteri baru tu ada anak. Jadi anak ayah hok dulu tu tutup nafkah. Daripada anak hok baru ni suruh bayar nafkah ke mak dia. Nampak tak? Ni apa ni? Anak kepada ibu dia ni tutup kepada anak ayah hok lama bayar nafkah ke ibu dia. Mana adik diri. Tak? Ni kadang tak tahu mana siapa tanggungjawab siapa ni, tak tahu. Kalau orang mudah kira tak apalah. Saya tanggung. Tak apa, tak masalah. Dia wajib tak wajib dia tanggung. Pahala tu orang beri banyaklah. Orang yang tolong memudahkan usaha orang ni. Tapi kadang-kadang dia letak salah tanggungjawab tu. Ni kena tahu juga ni. Ya? Katanya wa mahallu tajhizihi, tempat pengurusannya. Tajhiz ni pengurusan jenazah ataupun belanja jenazah itu ialah diambil daripada tarikah, diambil daripada harta peninggalan mayat. Harta peninggalan mayat. Jadi dari segi turut tangnya ialah pertamanya mesti diuruskan tarikah tu, harta peninggalan mayat kena selesai dulu. Pertamanya ialah tajhiz, pengurusan jenazah. Sebelum nak bagi ni, sebelum nak bagi sama-sama anak beranak, nak bagi saka ni, mula-mula tu kena tarik dulu pengurusan jenazah. Itu kalau orang lain tak mau tanggung. Kalau anak kata ginilah, kata ayah jangan cat, tak payah ketek, tak payah camik, tak payah setuh, saya tanggung. Tak apalah. Ni sekarang ni dari segi hukum, dari segi turutan hukumnya, pengurusan tentang kematian seseorang itu ialah daripada harta peninggalan. Jadi turutannya pertama ialah pengurusan jenazah mayat tersebut. Yang kedua ialah hutang. Secara umum sebab dia ada beza tu. Hutang berkaitan dengan rohan, hutang berkaitan dengan apa nama ni, ruamat hak lain. Kita sebut hutang. Hutang. Masuklah hutang manusia dan hutang Tuhan. Masuk ni, kalau ada haji yang patutnya dia dah pergi haji dan wajib, kena keluar dulu. Lepas tu hutang apa dia? Wasiat dia.
Wasiat si mati. Wasiat ni lulus paling banyak daripada 1/3 harta pusaka. Paling banyak. Lebih pada itu bergantung kepada persetujuan waris. Lepas selesai wasiat si mati, barulah diberi kepada apa? Dibagi saka. Jadi bagi saka ni last sekali. Bagi saka ni last sekali. Buat tak? Ni cepat-cepat nak bagi saka. Cepat-cepat nak bagi saka. Saka ni lah selepas selesai tanggungjawab lain, barulah dibagi pusaka tersebut mengikut pembahagian yang telah ditetapkan oleh syarak. Okay. Ada orang tanya? Ada. Okay. Jadi mana tarikah? Kemudian illa zaujah, kecuali illa zaujatan, kecuali zaujah, wa khadimaha, kecuali isteri dan juga khadam isteri. Kalau isteri mati, pengurusan jenazah isteri itu nak ambil duit siapa? Duit isteri ke? Kaedahnya siapa mati ambil duit dia lah. Kecuali isteri dan khadamnya. Khadam isteri. Okay. Kecuali isteri dan khadamnya. Khadam isteri. Isteri ada khadam kan? Isteri ada khadam. Jadi khadam tu mati. Khadam tu mati. Ambil dia siapa? Duit isteri. Kecuali dua orang ni, isteri dan khadam dia. Fa'ala zawjin ghaniyyin 'alaihi nafaqatuhuma, maka ke atas pengurusan jenazah, ke atas suami yang kaya, yang ke atasnya nafkah kedua mereka. Zawjin ghaniyyin 'alaihi nafaqatuhuma. Ini sifat alaihi nafaqatuhuma ni sifat kepada zauj ghani tadi. Suami yang kaya yang mana dia menanggung nafkah mereka berdua. Mana? Suami ni dia tanggung nafkah isteri kan? Isteri mati, belanja pengurusan jenazah isteri tu suami tanggung, bukan harta isteri. Nampak tu? Ni isteri mana? Isteri yang tidak nusyum lah. Tak nusyum. Isteri yang tidak derhaka. Jadi isteri mati, ambil duit isteri ke? Tak, duit suami. Sebab suami menanggung nafkah isteri. Khadam kepada isteri mati, khadam tu ditanggung oleh suami. Sebab antara kewajipan suami ialah mempersiapkan khadam bagi isteri kalau isteri tu mimma yukhdamu laha. Ya Allah, puang kalau tahu ni suka dia. Kalau dia dulu, dia ni orang jenis kena ada khadam. Kalau contoh orang kaya tak, orang kaya, dia sejak kecil rumah dia ada orang pembantu rumah, khadam. Maka suami bila nak nikah dia kena tahu tanggungjawab dia. Dan pihak perempuan pun nak nikah dengan tok lelaki kena kabur, kena maklumlah. Kalau sanggup, suami kata saya tak sanggup nak bagi kepada awak pembantu rumah. Dah sanggup nak nikah tak apa kan? Ni kadang-kadang tak tahu hak. Kalau isteri, orang yang mana mimma yukhdamu laha, orang yang biasanya ada khadam. Dia hidup dalam keluarga yang memang ada khadam. Jadi nak nikah dengan suami, antara nafkah yang wajib ialah memberi khadam kepada isteri. Beri khadam pada isteri. Okay? Ada pembantu rumah dan seumpamanya. Jadi bila khadam tu mati, khadam isteri mati, suami tanggung. Maka mati dia pun suami tanggung. Ya. Fa illam yakun lahu tarikatun, kalau tidak ada bagi suami tarikah, suami tak ada duit. Tak, suami basak ketel contohnya, tak ada duit, tak ada tarikah langsung. Bukan suami dah ni. Bukan, habis dah cerita suami. Habis itu dah. Fa illam yakun lahu ay fa illam yakun lil mayyiti tarikatun. Gitu. Ambil semula pada masalah asal. Kalau tidak ada bagi si mati tarikah, si mati tidak meninggalkan apa-apa harta, tak ada harta, maka fa'ala man alaihi nafaqatuhu, maka ke atas orang yang di atasnya nafkah si mati. Bila dia mati dalam keadaan tak ada harta,
dah nak urus jenazah, siapa nak urus ni? Dia ni siapa tanggung dia? Siapa dalam kedudukan tu wajib menanggung nafkah dia kalau dia miskin? Contoh katakanlah dia anak mak ayah dia, ataupun dia siapa? Dia adik-beradik ihok kaya ihok lain, ataupun siapa lagi? Datuk, cucu contohnya. Jadi siapa yang menanggung nafkahnya, maka kalau si mati tidak ada harta peninggalan, maka orang yang menanggung nafkah si mati, andai dia tu tidak ada harta, orang itu yang kena uruskan pengurusan jenazah si mati. Siapa dia? Min qaribin, daripada kaum kerabat, ikut susunan daripada kewajipan nafkah tu lah. Anak tanggung ayah kalau ayah tak mampu. Kalau ayah orang kaya, anak yang tak mampu pula, ayah yang tanggung anak, gitulah. Lagi siapa pula? Apa lagi ya? Isteri ayah. Kalau ayah tu tak mampu dan perlu pada isteri, ditanggung oleh anak. Kerana kewajipan anak i'fafuz zauj. Wajib anak menjaga ayah. Kalau ayah perlu kepada nikah, kena cari cekda seorang. Cari cekda seorang nikah dengan ayah. Kalau ayah ada duit tapi nak nikah, tak ada duit tak ada. Hak lain ada. Hak lain ada. Mak tak ada. Ayah perlu pada teman hidup. Dah duduk seorang, tak ada orang masak, bukan nak minum pagi kedai kopi, tengah hari kedai kopi, malam kedai kopi, tengah malam pun lapor kedai kopi. No. Jadi bukan nak gitu. Musim boleh senang. Musim PKP, musim tutup pukul 12, nak tutup pukul 12. Jadi kena ada orang masuk nak rumah teman dia. Jadi siapa yang wajib? Anak lah. Ini masuk dalam tanggungan tu. Banyak benda kait ni sebenarnya. Okey. Jadi itu qarib au sayyidin, ataupun tuan. Kalau dia hamba mati tak ada, meninggalkan apa saka tuan dia atau bekas tuan dia, sayyid. Kalau tidak ada juga fa'ala, dia datangkan fa itu litartib, maknanya lepas satu ni satu-satu. Tak ada ni hak ni. Fa'ala baitil mal. Kalau tak ada belaka orang ni, anak beranak tak ada, orang tak kenal, dia duduk kampung kita seorang, orang tak tahu pun siapa keturunan, tak ada, ataupun mu'alaf baru masuk Islam, maka baitul mal kena keluarkan. Baitul mal. Rasa ada tabung masa tak? Ada tabung untuk kes-kes beginilah. Biasanya pihak masjid, pihak khairat masjid dia akan tahulah. Baitul mal. Kalau sebelum baitul mal tu ada, kali ikutnya baitul mal lah, sebab yang menanggung ni ialah pihak baitul mal. Kemudian katanya fa'ala. Kalau tak ada baitul mal, tak ada duit ataupun susah nak baitul mal, Isnin Jumaat Sabtu tutup, bukan nak tunggu dulu hari Ahad contohlah. Tapi biasa duit gitu dia akan ada tabung khusus lah. Jumpa orang yang kena, kita jumpa, kita boleh minta. Jadi dia kata kalau tidak ada tempat tu, tak ada pengurusan harta umat Islam, maka siapa yang kena tanggung untuk menguruskan jenazah orang mati orang Islam ni? Fa'ala mayasirin muslimin, ke atas orang-orang kaya orang Islam hok ada situ. Orang hok senang dia kena tolong. Jadi fardu kifayah lah. Ramai orang mesti ada salah seorang yang sanggup untuk memberi belanja untuk pengurusan jenazah lillahi ta'ala. Nampak? Tak boleh biar gitu. Tak ada orang tak kat sapoh dah. Mana boleh manusia ni. Manusia bukan kira senang gitu. Nampak tak? Kena ada pengurusan dia, kena mandi, kena ni. Ni kalau perlu bantuan untuk belanja, kalau mana sebenarnya belanja jugalah, nak beli barang, nak beli ni, belanja juga. Kemudian katanya wa yahrumut takfir, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ada sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.